على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما أما بعد. Jadi Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya pada pagi ini, Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk kita bersama sambung perbincangan tadabbur surah As-Sajdah yang kita cuti lebih kurang sebulan lah. Dan Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, maknanya kita telah melalui Ramadan. Sekali dalam bulan Ramadan kita ada kelas, dan juga pada pagi ini maknanya di dalam bulan Syawal yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada kita. Alhamdulillah. Baik. Jadi insya-Allah kita sambung pagi ini tadabbur surah As-Sajdah, yang mana pada pertemuan yang terakhir yang kita jumpa di dalam bulan Ramadan, kita telah menyebutkan hingga kepada ayat yang kelima, dan hari ini insya-Allah kita sambung ayat yang keenam. Baik. Jadi pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan puan yang hadir pada di sini, ke yang hadir secara maya dalam Zoom kita ini bersama. Alhamdulillah, walaupun Ramadan telah berlalu, kita masuk dalam bulan Syawal, tapi semangat untuk kita mendalami, memahami ayat-ayat Al-Quran itu kan masih kata apa, masih tetap lah. Selalunya nak bulan Ramadan ni memang semangat kan, tapi bila mana selepas daripada Ramadan ni semangat itu masih dikekalkan. Ya, Alhamdulillah. Baik. Jadi kita mula pada ayat yang ke-6. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Yang demikian sifatnya ialah Tuhan yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata, yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Baik, jadi ayat ini menyebutkan tentang kesempurnaan pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah mengetahui perkara-perkara yang gaib, perkara-perkara yang nyata yang boleh disaksikan dengan mata kepala kita. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, mengakhiri ayat ini dengan menyebutkan Azizur Rahim. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala iaitu yang maha berkuasa ataupun yang berautoriti, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala yang maha penyayang, kasihani. Baik. Jadi kalau kita melihat terlebih dahulu tafsir secara umum ayat ini, ayat ini menyebutkan tentang zat yang menciptakan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita recap balik pertemuan kita sebelum ini, pada ayat yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan zat yang menciptakan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar zat yang menciptakan, bahkan dia jugalah yang yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alfasanatin mimma ta'udun. Dia juga yang mengatur segala urusan alam ini, mentadbir segala urusan alam ini. Dan juga pada ayat ini nak sebutkan bahawa dia jugalah yang maha mengetahui setiap sesuatu yang berlaku, baik yang tidak nampak pada penglihatan mata kasar ataupun terlihat. Jadi kalau kita tengok, ada orang yang mana mungkin
dia ada kemampuan untuk mencipta sesuatu. Contoh kalau orang cipta masjid, yang ni dia buat masjid lah, bina masjid, tak sebut cipta kan, dia bina masjid. Tetapi mungkin orang yang mengatur urusan berkaitan dengan solat, berkaitan dengan pengimarahan ni orang lain. Urusan yang berkaitan dengan masjid tu orang lain. Dan dalam banyak-banyak orang yang menguruskan berkaitan dengan masjid ini, ada beberapa orang sahaja yang mungkin dia mengetahui secara mendalam tentang selok-belok yang ni peraturan ataupun mungkin dari sudut SOP-nya, SOP yang dimasukkan ni bagaimana nak buat sesuatu program dan sebagainya. Jadi maknanya memerlukan kepada orang-orang yang berlainan, individu yang banyak untuk menguruskan satu yang dinamakan kita kata pengimarahan masjid. Mula daripada ia dibina, segala urusan-urusan di dalamnya dan juga urusan pengimarahan itu adalah yang ini berbeza individu. Jadi sebab itu bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lam yalid wa lam yulad, yang ini esanya Allah Ahad, esanya Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah tidak memerlukan sesiapa. Jadi kenapa orang ada anak, yang ini melahirkan anak, kerana kalau dia mempunyai satu bisnes kan, sebagai contoh, dia nak mewariskan kepada anaknya itu bisnes yang dia jalankan. Sama juga para anbiya, kenapa kebanyakan para anbiya yang awalnya tidak mempunyai anak, Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, inginkan kepada anak kerana nak mewarisi dari sudut ketakwaan, nak mewarisi dari sudut yakni mentarbiah anak tersebut menjadi seorang yang saleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala lam yalid, tidak memerlukan kepada anak. Ia ini menunjukkan tidak memerlukan kepada pewarisan. Ia ini kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi segalanya. Bahkan walam yulad, Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak mewarisi, tidak mewariskan dan juga tidak mewarisi. Maknanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala bukan dapat daripada sesiapa. Dia memang menunjukkan ataupun memang sedia ada pada Allah, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat nak sebutkan tentang kemutlakan kekuasaan itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dialah yang menciptakan, dialah yang mentadbir segala urusan, dan dia juga mengetahui selok belok. Jadi kalau kita tengok perkataan alimul ghaibi wasyahadah, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa Allah alim, mengetahui. Ada kadang-kadang perkara-perkara yang kecil berkaitan kalau satu bangunan yang besar, CEO dia pun mungkin tak tahu, kata ada satu aircon rosak dalam bilik yang tertentu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hingga sekecil-kecil perkara, alim pada setiap perkara. Bahkan yang tidak nampak. Jadi kita akan sebutkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan yang tidak nampak. Kemudian disebutkan alimul ghaib wasyahadah. Didahulukan ghaib kemudian syahadah. Maka tidak sesuatu pun yang terlepas daripada pengetahuannya. Jadi kesimpulan nak sebutkan tentang kenapa disusun atur ayat sebegitu, nak sebutkan tidak ada sesuatu pun yang akan terlupa daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang nampak ataupun yang tak nampak. Jadi yang tak nampak antaranya dari sudut keikhlasan. Yang ini dari sudut, kalau dari sudut amalan maknanya yang ada pada hati kita. Amalan-amalan. Jadi jika apa yang dilakukan bertentangan dengan apa yang ditetapkan, maka dia berautoriti memberikan balasan. Jadi antara hikmah tafsiran kenapa Allah mendatangkan Azizur Rahim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi bila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, bila ada ayat yang diakhiri dengan sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kita cuba fahami kenapa sifat itu dinyatakan pada ayat tersebut. Itu salah satu cara untuk kita tadabbur.
Ini daripada sifat-sifat ataupun nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam Quran banyak Allah menggandingkan, antaranya Azizur Rahim banyak. Ada agak Allah gandingkan Ghafurur Rahim, Azizul Hakim, Tawwabur Rahim dan sebagainya. Jadi maknanya bila kita melihat kepada sifat ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia akan memberikan tambahan tadabbur kepada kita. Baik. Jadi dalam konteks ayat ini, kenapa Allah mendatangkan Aziz? Yang mana Aziz ni kita terjemahkan yang Maha Berkuasa. Jadi yang Maha Berkuasa di sini boleh yang pertama merujuk kepada yang Maha Berkuasa ni kadang-kadang perkataan ataupun nama Allah Qadir ataupun Qudrah, sifat Allah kita sebutkan yang Maha Berkuasa juga. Tapi Aziz ni, bila kita sebutkan Aziz ni, biasanya dia berkaitan dengan pemimpin yang berautoriti. Jadi dia berautoriti maknanya dia mempunyai kuasa lah. Kalau kita terjemahan lebih tepatlah pada pandangan saya. Baik. Cuma nak sebutkan Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama kenapa berautoriti? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala boleh menciptakan, boleh mengaturkan segalanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Disebut dalam suratul Baqarah, Allah menyebutkan bahawa ada perkara yang mungkin kita rasa baik bagi diri kita tapi sebenarnya tak baik. Begitulah juga sebaliknya. Ada benda yang buruk pada kita tapi sebenarnya ia adalah baik bagi kita. Jadi nak sebutkan bahawa apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hamba-hambanya ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala berautoriti ke atas diri kita. Bahkan kepada sekalian makhluk. Maka apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, bagaimana Allah nak mengaturkan dari sudut langit dan bumi dan apa yang berada dalam keduanya itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala berautoriti, Aziz. Dalam masa yang sama, makna Aziz ni juga sebagaimana yang disebutkan dalam tafsiran ini, iaitu apabila Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan bumi, maka Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan panduan dan juga meletakkan peraturan-peraturan yang perlu kita ikuti. Yudabbirul amra minas sama. Kita sebut dah perkataan tadbir, yudabbirul amra minas sama, ini adalah antaranya sesuatu yang turun daripada Allah Subhanahu yang berupa maksud peraturan-peraturan. Jadi bila mana Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang berautoriti menurunkan peraturan-peraturan daripadanya, maka seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang duduk di dalam autoriti Allah Subhanahu Wa Taala mengikut peraturan tersebut. Ini maknanya dari mudah. Jadi kita sebelum ini kita berada dalam fasa pandemik. Ada SOP yang telah ditetapkan oleh pihak berautoriti. Jadi kita yang berada di dalam kawalan autoriti yang memegang kita, iaitu kerajaan kita, maka kita mengikut SOP-nya. Maka kalau kita mengingkari tersebut, maka kita berhak untuk menerima balasan. Di Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala, ini apa yang Allah tentukan, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, semuanya adalah adil, semuanya adalah perkara yang baik bagi hamba-hamba. Maka disebabkan itu, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan sesuatu peraturan, apabila hambanya itu tidak mengikuti, maka Allah berhak berautoriti untuk memberikan balasan. Disebutkan dengan sifat Al-Aziz. Tapi sifat Al-Aziz itu digandingkan pula dengan sifat Ar-Rahim. Ini adapun sebaliknya. Jadi yang pertama tadi saya sebut makna Aziz ini tadi dia ada dua tafsiran. Yang pertama maknanya Allah berautoriti dalam nak mencipta, dalam nak mengatur segala-galanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Yang kedua, Al-Aziz ini disebutkan kerana
Ia merujuk kepada peraturan yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Apabila ada berlaku pelanggaran daripada pihak hamba-Nya, maka Allah berautoriti memberikan balasan. Begitulah juga maknanya sifat rahim Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala, maha kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu, contohnya menciptakan kepada kita, ya ini apa yang berada di langit dan di bumi ini untuk menjadi sumber kepada kehidupan kita. Tumbuhan, haiwan dan sebagainya. Dan juga makna yang kedua bagi sifat Ar-Rahim, iaitu apabila seseorang itu melakukan perkara yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan diberikan balasan, sudah tentulah mereka yang mana melakukan sesuatu yang mengikut peraturan-peraturan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, maka dia sangat mengasihi hamba. Maka disebutkan dengan sifat ataupun nama Allah Subhanahu Wa Taala Ar-Rahim. Baik. Itu secara umum. Baik. Kemudian kita tengok kepada ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan zalika. Ini pernah saya sebutkan rasanya dalam ayat ataupun dalam surah Yasin. Ada ke surah Yasin? Ya, ini bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan zalika, ini merujuk kepada yang pertama isyarat kepada lafaz jalalah, ya ini Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala selepas menyatakan tentang penciptaannya dan juga urus takbir. Ke ayat 6 ni kita dah pernah bincangkan. Ada ke? Ada nota? Saya rasa macam pernah sebut kan? Ataupun mungkin di tempat lain lah. Baik. Jadi maknanya kenapa Allah datangkan perkataan zalika ini? Kerana yang pertama dia merujuk, zalika ini merujuk kepada lafzul jalalah. Ya, ini kerana zalika pada ayat yang ke-6 ni merujuk kepada perkataan Allah permulaan pada ayat yang keempat. Baik. Yang kedua, bila kita sebutkan zalika, ia merujuk kepada sesuatu yang jauh ataupun tinggi. Ini bila kita sebutkan ini mas kan, contoh mas, ini mas. Tapi nak sebutkan kerusi, kita kata itu kerusi, zalika kursiyun. Jadi nak sebutkan sesuatu yang jauh itu kita sebutkan zalika. Dan sesuatu yang jauh itu tidak akan kita sebut ataupun tidak akan kita pointkan kepadanya, melainkan kita nampak dia. Melainkan benda tu besar. Dan kita pun tak akan ambil peduli walaupun sesuatu benda tu besar, melainkan dia adalah satu benda yang agung. Contoh, kalau kita katakan bila orang masuk ke Kuala Lumpur, kan, ini dia akan menara mungkin pertama yang dia nampak adalah antaranya KLCC, contoh. Jadi kenapa dia point out, oh itu KLCC? Kerana satunya dia besar. Walaupun dia jauh, daripada jauh tu dah boleh nampak dah sebab dia besar. Yang kedua kerana apa? Kerana dia mempunyai, orang kata apa, dikenali. Bila disebutkan Malaysia ni antaranya menara berkembar contohnya, maka dia sesuatu yang agung, maka diketahui, maka disebutkan, di-highlight kan. Baik. Dan zalika juga merujuk kepada tidak dapat dinafikan bahawa pencipta dan pengurus takbir itu mengetahui semua yang gaib dan juga nyata. Ini tak dapat. Zalika, siapa? Dia itulah yang maha mengetahui. Ini tidak ada orang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi kalau kita melihat pada ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut alimul ghaibi wasyahadah, ini sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan alam yang nyata, khalaqas samawati wal ard, dan alam ruh, yudabbirul amra minas sama'i ilal ard. Maka disebutkan di sini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui urusan kedua-duanya, iaitu perihal ghaib dan juga perihal yang nampak. Khalaqas samawati wal ard adalah perkara alam nyata. Ini kita, gerakan dan sebagainya, alam nyata.
Yudabbirul amra minas sama, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Quran dan sebagainya, itu adalah alam ghaib. Maka disebutkan pada ayat ini zalika alimul ghaibi wasyahadah. Baik, alimul ghaib juga boleh membawa maksud sesuatu yang belum terjadi atau yang tidak diketahui oleh panca indera manusia. So maknanya alimul ghaib maknanya sesuatu yang akan berlaku kepada manusia ataupun sesuatu yang tidak nampak oleh panca indera manusia. Wasyahadah, sesuatu yang telah terjadi dan sedang berlaku ataupun sesuatu yang diketahui dirasai oleh panca indera manusia. Dan persoalan yang kita sebutkan tadi, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pengetahuannya tentang yang ghaib? Kerana ia adalah sesuatu yang besar dan juga lebih sukar. Ini orang mengetahui perkara yang tak ada orang mengetahui perkara yang gaib kan. Tapi maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara yang gaib ini menunjukkan sesuatu yang di luar batasan kemampuan seorang manusia. Sebab apa? Sebab Allah sebutkan tadi cerita tentang penciptaan langit dan bumi yang tidak ada manusia yang boleh berbuat serupanya. Allah menceritakan tentang Allah mentadbir urusan segalanya yang turun ke bumi dan yang naik ke langit. Maka tidak ada manusia yang boleh buat seumpamanya. Maka didahulukan alimul ghaib juga menunjukkan kepada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah pengetahuan yang tidak ada makhluk yang seumpamanya. Hatta Nabi SAW. Maknanya Nabi SAW asalnya tidak mengetahui perkara yang gaib. Nabi mengetahui perkara yang gaib berdasarkan apa yang Allah beritakan kepada baginda. Jadi itu kita faham. Nabi asalnya tidak mengetahui perkara yang gaib. Yang hadis menyebutkan tentang Nabi SAW mengakui aku tidak mengetahui perkara yang gaib. Tapi Nabi ketahui perkara yang gaib itu adalah berdasarkan apa yang Allah beritakan kepada baginda. Jadi tak semualah perkara yang disebutkan. Antaranya tentang bilakah hari kiamat, kan? Baik. Dan di samping juga menunjukkan kepada kesempurnaan ilmu pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain nak menolak penafian bahawa penafian mereka yang wujudnya alam ghaib, iaitu hari kebangkitan dan penghidupan semula. Ini maknanya ayat-ayat ini masih lagi membicarakan kaitannya daripada ayat yang ketiga. Bila mereka orang musyrikin mengatakan kepada Nabi SAW, am yaqulu naftara, adakah mereka mengatakan bahawa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah sesuatu yang dicipta, sesuatu yang dipalsukan. Maka dijawab persoalan itu dengan menolak penafian-penafian mereka tentang kewujudan alam ghaib. Maknanya mereka menafikan, orang musyrikin menafi wujudnya alam ghaib, maka ayat ini sekaligus menunjukkan bahawa alam ghaib itu wujud. Tentang kehidupan itu wujud, semula itu wujud. Nanti akan disambung pada ayat ke-7 dan juga ayat seterusnya. Baik. Dan ayat ini juga mengandungi ancaman dan peringatan supaya melaksanakan amalan dengan baik dan juga ikhlas. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui dan pengetahuannya itu meliputi segalanya, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan yang setimpal kepada manusia. Jadi mengetahui sesuatu yang gaib, kita sebutkan tadi, yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, dan juga sesuatu yang kita buat secara zahir. Baik. Disebutkan tadi bahawa Al-Aziz Ar-Rahim, saya sebutkan semula sahaja. Ini Allah yang berautoriti, yakni Maha berkuasa, yang agung, yang tinggi. Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas rahmatnya kepada mereka yang melakukan kebaikan. Penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala akan makhluk disertai urus takbir yang menunjukkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya tersilap di sini. Poin pada ni sebetulnya poin kepada Rahim. Yang ni poin kepada Aziz. Silap. Maaf Ya, Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk membalas setiap perbuatan seadilnya kerana Allah Maha mengetahui hal yang sebenar. Itu Al-Aziz.
Berkaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu Allah menciptakan tanpa perlukan bantuan. Ini Allah Al-Aziz lah tu. Allah sangat luas rahmatnya. Ini Allah Ar-Rahim. Menunjukkan urus takbirnya itu berserta kasih sayang Allah Subhanahu. Bagaimana yang saya sebutkan. Baik. Kemudian ayat yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang ketujuh, allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Yang menciptakan tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakannya kejadian manusia itu berasal daripada tanah, min tin. Baik. Jadi ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang pertama cerita tentang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya, iaitulah manusia, ahsani taqwim. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan permulaan penciptaan insan manusia itu, inilah tentang Nabi Adam alaihissalam. Sebab tu saya tulis di bawah tu, ini Adam berasal daripada tanah. Kerana ayat ini menceritakan wa bada'a khalqa. Yang ini menceritakan dimulakan kejadian manusia. Sebab selepas itu Allah Subhanahu wa taala sebut summa ja'ala naslahu, menjadikan nasab keturunannya. Jadi Adam alaihissalam itu memang berasal daripada tanah, min tin. Kita ada unsur tanah. Dari sudut dalam badan manusia ni ada unsur tanah. Cumanya kita ini sebagai nasal keturunan Adam alaihissalam, maka kita berasal daripada ma'im mahin. Baik. Tafsiran ayat. Baik, setelah Allah Subhanahu wa taala membawakan pembuktian kekuasaannya dan juga menyebutkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ada di langit dan juga di bumi, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pula petunjuk tauhid yang ada pada diri manusia. Jadi ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, nak menceritakan tentang Allah itu adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Sebab tadi cerita tentang penciptaan, urusan takbir berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja yang Maha mengetahui. Itu nak sebutkan tentang kekuasaan Allah yang ada pada langit dan bumi. Kita mendongak ke atas, tengok langit, betapa besarnya langit berbanding diri kita. Kita melihat ke bawah ke bumi, kita melihat bahawa tanah yang kita pijak inilah tempat kembalinya kita. Kita berasal daripada tanah yang sama. Maka Allah Subhanahu wa taala ajak untuk setelah tengok ke atas, tengok ke bawah dan tengok pada diri kita. Iaitu pada diri manusia dengan semua sifat yang disebutkan sebelumnya, dialah yang menciptakan manusia dengan sempurna. Yang diawali penciptaan manusia itu adalah Adam alaihissalam daripada tanah liat, min tin. Adapun keturunan Adam alaihissalam itu juga tidak terlepas daripada unsur tanah. Ini dalam diri kita, kita boleh baca dari sudut kajian-kajian semasa. Maknanya dalam badan kita ni memang ada unsur tanah. Walaupun kita tak dijadikan daripada tanah, tapi ada unsur tanah. Kerana air mani seorang lelaki itu maknanya terhasil melalui antaranya melalui pemakanan. Di pemakanan kita ini daripada tumbuh-tumbuhan daripada tanah, daripada haiwan yang juga makan tumbuh-tumbuhan daripada tanah. Iaitu sama ada pembentukan diri manusia ataupun keberlangsungan hidupnya bergantung daripada apa yang dihasilkan oleh tanah. Jadi kaitan kehidupan manusia dengan tanah ini dia ada dua. Sama ada pembentukan diri kita, yakni dalam diri kita ini ada unsur tanah, ataupun keberlangsungan hidup kita. Ini chain of relation. Ini daripada kita nak makan sesuatu benda, semuanya dia akan kembali kepada tanah. Nak makan haiwan maknanya dia kembali kepada tanah. Baik. Persoalannya, jadi kalau kita tengok permulaan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan allazi ahsana kulla syai'in khalaq. Ini yang menciptakan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan manusia ini juga dalam surah At-Tin
Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bahawa penciptaan manusia ini adalah ahsani taqwim, penciptaan yang paling baik. Persoalannya, apa makna ahsan? Paling baik itu apa makna? Ya, ini bila kita katakan penciptaan yang paling baik itu adalah penciptaan yang terpuji tanpa sebarang keaiban. Cuma kalau kita tengok dari sudut, daripada pandangan mata kita manusia kan, ada tak manusia yang mempunyai keaiban? Kita semua ada aib, maknanya aib yang dosa itu bukan maksud itu. Bukan itu yang dimaksudkan aib di sini. Tapi maknanya mungkin dari sudut kekurangan. Contoh saya kan, pakai cermin mata. Yang ni sebab apa? Mata dah tak nampak. Itu ada kekurangan. Tapi nak sebutkan bahawa ada orang yang mana diciptakan ni bernasib baik dari sudut sempurna, dari sudut segala macam. Ada mungkin diberikan dari sudut makna kata mungkin ada sakit dan sebagainya. Jadi bagaimana yang nak disebutkan bahawa manusia ini adalah ciptaan yang paling baik, yang terpuji tanpa keaiban? Apa maksud ahsan ni? Ahsani taqwim ataupun ahsana kulla syai'in khalaqah, itu apa makna dia? Baik. Yang pertama maknanya adalah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini sempurna tanpa keaiban, bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sesuatu yang direka cipta sesuai dengan kehendak penciptanya. Okey, baik. Contoh kalau kita tengok hari ni telefon. Contoh telefon. Kita sekarang ni maknanya telefon ni dia ada pelbagai fungsi. Ada telefon yang digunakan oleh orang yang mana mungkin dia dalam bidang fotografi. So apa yang penting bagi dia pada telefon itu adalah kamera dia. Yang ni cantik, gambar cantik, video cantik dan sebagainya. Ada juga mungkin orang yang mana menggunakan telefon ni untuk main game. Maka bagi dia, apa yang penting pada telefon, dia nak sesuatu spesifikasi pada telefon itu antaranya mungkin dari sudut bateri, mungkin dari sudut maknanya cooling system, mungkin dari sudut dia punya chip, pemprosesan dan sebagainya. Ini berbanding kamera, mungkin ada kamera pun dah cukup sikit lah. Walaupun kamera tak berapa cantik ataupun biasa-biasa saja. Jadi nak sebutkan, bila mana sesuatu syarikat dia mengeluarkan telefon, dia ada sebab dia kenapa ada telefon yang sempurna segala serba serbi. Kamera, dari sudut bateri dan sebagainya. Kerana ini mungkin untuk height orang kata apa, height penggunaan yang bagi orang yang menggunakan pada kadar yang memang dia guna sepenuhnya. Kamera dia guna, memang dia punya telefon tu memang segala urusan yang diperlukan maka dia guna telefon tu. Ada orang just nak baca WhatsApp je. Maka dia tak perlu telefon yang harga 5-6 ribu. Jadi dia perlu yang biasa-biasa. Tapi kita tak kata kenapa syarikat ni keluar ada handphone 400, ada yang 1000, ada 5000 kan. Kenapa dia tak ciptakan semua sama je? Kerana dia ada target, dia ada tujuan dia. Sebab apa yang ni dia cipta dengan ataupun dia buat satu telefon tu dengan lengkap spesifikasi dia. Yang lain tu ada kurang-kurang sikit. Sebab dia ada target market dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita sebutkan bahawa Allah mengetahui, Allah mencipta sesuatu, Allah menguruskan sesuatu. Sudah tentu ada hikmahnya ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu dengan ciptaannya. Pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, penciptaan itu adalah semuanya sempurna. Jadi pada pandangan manusia yang mungkin nampak ada kecacatan, ada maknanya ada kurang dan sebagainya. Kerana Allah tahu kenapa Allah ciptakan, ada fungsinya. Sebab itu Allah tak ciptakan semua orang dalam dunia ni semua kaya. Sebab kalau semua kaya, yang ni maknanya orang yang mungkin nak buat kerja-kerja yang biasa, yang awam ni, maknanya siapa yang nak buat?
Jadi nak sebutkan tentang keseimbangan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu bukan semata-mata dia sempurna membawa maksud lengkap serba-serbi pada pandangan mata manusia, tapi sempurna itu adalah berkaitan dengan jalinan hubungan antara manusia. Bila ada yang kaya, ada yang miskin, adanya zakat dan sebagainya. Sempurna dari sudut hubungan itu. Kerana agama ini juga bukan agama perseorangan. Jadi agama yang berkait, maknanya kita nak membantu orang. Baik. Dan juga dimaksudkan sempurna di sini adalah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala juga berkait dengan khalaqas samawati wal ardh. Berkait dengan bumi dan isinya itu yang diciptakan sempurna untuk memudahkan manusia ini untuk hidup. Ciptaan manusia ini sempurna dari sudut kehidupan dia itu di atas dunia ni boleh jadi sempurna dengan ada makanan maknanya dan sebagainya. Ini adanya angin, ini untuk maknanya manusia bernafas. Dan makna yang ketiga yang paling penting untuk kita tahu berkaitan dengan penciptaan yang sempurna ini adalah dia berhubung kait dengan sesuatu yang juga ahsan, iaitulah ahsan wa amala. Iaitu dalam ayat surah Al-Mulk ayat yang kedua kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi manusia ini ahsanu taqwim, dia berkait dengan ahsanu amala. Maknanya penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala paling sempurna itu manusia, menunjukkan kalau Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan seseorang itu dalam kekurangan yang dia ada, maka dengan kekurangan itulah maknanya paling sempurna jalan untuk dia beramal soleh. Kalau orang tu diciptakan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan, maknanya dia tidak ada harta, orang miskin dan sebagainya. Maka itulah penciptaan Allah paling sempurna pada diri dia untuk dia mencapai ahsanu amal. Kalau ada orang yang diberikan kekayaan, harta dan sebagainya, maka itulah maknanya antara bila Allah sebutkan ahsanu taqwim itu bagi manusia itu maknanya ia yang paling baik untuk mencapai ahsanu amal. Kalau dia beriman lah. Ada maknanya orang kaya, makna Allah bagi dari sudut istidraj, ada. Tapi makna kata kalau orang itu orang yang beriman, dan Allah bagi pula sebab orang yang beriman, kadang-kadang orang selalu mengaitkan antara hari inilah dalam dunia orang kata apa, semua orang berbisnes dan sebagainya. Orang yang bisnes berjalan ni maknanya iman dia kuat. Solat dia bagus, tahajud dan sebagainya. Kalau orang yang tak ada duit ni dipandang macam orang kata apa, orang yang jauh dengan Allah. Bisnes tak jalan sebab apa? Sebab jauh dengan Allah. Dia tak semestinya. Bukan harta itu yang menjadi ukuran. Kerana pada pandangan Allah, Allah ciptakan dia sebagaimana dirinya itu, kerana itulah yang paling baik untuk dirinya apabila dia beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, mencapai kepada ahsanu amal. Ini yang paling penting. Jadi sebab itu apabila kita maknanya kata bila ada kekurangan pada diri kita, pada sudut pandang mata kita yang kita nampak ada kekurangan pada diri kita, maka kita kena yakin dari sudut maknanya kita tetap beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki, kerana mungkin itulah jalan yang terbaik untuk kita mencapai ahsanul amal. Dan juga disebutkan allazi ahsanu kulla syai'in khalaqah, yang keempat, makna kata ada para ulama menyebutkan ia menunjukkan kepada Allah menciptakan manusia ini dengan akal. Jadi sebab itu disebutkan dengan penciptaan yang terbaik. Ahsanu taqwim. Baik. Itu makna ahsan. Allazi ahsana kulla syai'in. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu itu dengan yang terbaik. Dan permulaan wa bada khalqal insan min tin. Baik. Apa makna insan? Jadi kalau kita tengok makna insan ini, perkataan insan itu sendiri dia mempunyai satu makna yang cukup mendalam. Jadi kalau kita tengok bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada permulaan ayat, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq. Jadi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan insan dan disebutkan perkataan alaq ini? Kerana makna insan itu kalau kita takrifkan dari sudut lughatan, dari sudut bahasanya, dia mempunyai makna yang cukup mendalam. Ini penggunaan istilahnya di dalam Al-Quran. Baik. Kita tengok perkataan insan ini dia berasal daripada 3 perkataan ataupun dia boleh kita kata cerakinkan daripada 3 perkataan: anasa, annasa dengan syaddah dan juga nasiya. Baik. Apa makna anasa? Jadi saya letak di situ ada 3 poin. Jadi kalau kita tengok di dalam Quran, bila Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan anasa, iaitu antaranya di dalam surah Taha, surah yang ke-20 ayat yang ke-10. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, "Idz ra'a naran faqala li ahlihim su inni anastu nara." Ini daripada perkataan anasa. Anastu nara la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Ini perkataan anastu, kalau tuan dan puan tengok pada ayat 10 surah Taha surat 312, ini digunakan perkataan anasa. Ini yang membawa maksud melihat. Baik ya. Tengok ayat ini, ayat ke-10 ini cerita tentang Nabi Musa AS. Ini ceritanya agak panjang lah, tapi saya ringkaskan. Ini Nabi Musa, cerita yang ni dalam surah Taha ini adalah cerita Nabi Musa nak balik daripada Madian, nak bermusafir daripada Madian nak pergi ke Mesir. Nabi Musa berbesar di Mesir. Ini selepas makna Nabi Musa sampai umur ini mungkin lebih kurang dalam 30 tahun. Dan maknanya berlaku satu peristiwa Nabi Musa terbunuh seorang Kipti. Menyebabkan Nabi Musa keluar daripada Mesir dan pergi ke Madian. Yang berada di Madian tu, sebelum maknanya sampai tu permulaannya bertemu dengan 2 orang bernama gadis yang mana nak ambil air kan, dalam surah Al-Qasas ada sebutkan. Dan akhirnya maknanya dikahwinkan dengan salah seorang gadis tersebut, dan Nabi Musa berada di Madian lebih kurang 8 hingga 10 tahun. Lepas daripada lebih kurang umur Nabi Musa 40 tahun itu, maknanya Nabi Musa nak balik semula ke Mesir. Jadi dalam perjalanan, obor yang dibawa oleh Nabi Musa itu terpadam. Bila mana terpadam, Allah sebutkan bahawa Nabi Musa telah nampak izra'a naran. Ini ketika mana dia telah melihat api. Maka kata Nabi Musa, faqala li ahlihim kusu. Nabi Musa kata kepada ahli keluarga dia, tunggu sat. Di sini sat. Inni anastu. Sesungguhnya aku melihat. Dalam ayat ini, Nabi Musa menyebutkan bahawa anasu. Walaupun awal perkataan disebutkan izra'a. Ra'a ni juga melihat. Tapi ra'a, melihat itu dia berbeza dengan anasa. Yang nak kait dengan makna insan. Yang mana bila disebutkan anastu, Nabi Musa menyebutkan bahawa anasa ini aku melihat, itu menunjukkan melihat api itu dengan rasa syukur. Bukan sekadar melihat, tapi melihat dengan rasa maknanya dari sudut emosi yang mendalam. Ini rasa syukur. Sebab apa? Sebab api bagi Nabi Musa pada waktu itu sangat diperlukan. Kerana apa? Dalam perjalanan yang jauh, yang pertama, api ini menjadi macam torchlight lah, cahaya untuk jalan pada waktu malam. Yang kedua, bila waktu malam sampai waktu tengah padang pasir ini sejuk. Ini perlu untuk memanaskan badan. Yang ketiga, bila mana nak makan. Ini perlukan kepada api untuk bakar, nak jadikan makanan sebagai bahan bakar. Jadi kita bayangkan dalam keadaan orang yang sangat memerlukan api pada ketika itu, dia nampak api. Apa yang berlaku? Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi nampaknya itu adalah nampak dalam keadaan yang sangat bersyukur, dengan penuh, melihat dengan penuh maknanya dari sudut perasaan, empathy.
dalam perasaan yang sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan disebutkan nastu menunjukkan bahawa yang nampak api itu adalah Nabi Musa sahaja. Ahli keluarga dia tak nampak. Kerana dia kata, Nabi Musa kata, inni anastu, bahawa aku yang nampak. Jadi kerana apa? Di sebalik api itu apa? Ada apa di sebalik api itu? Au ajidu 'alan nari huda. Di sebalik api itu ada hidayah dari sudut. Ada Allah Subhanahu Wa Taala yang bercakap dengan Nabi Musa kan. Yang mana Nabi Musa pada waktu inilah yang dilantik sebagai nabi. Tapi nak sebutkan maknanya anasa yang pertama adalah dari sudut seorang yang mempunyai jiwa yang baik, manusia. Rasa melihat pada orang lain, rasa kesian. Disebab itu menjadi manusia ini sahaja, dia perlu ada perasaan. Sebab itu ada orang yang kita tak heran. Maknanya dari sudut ada orang yang bukan Islam, dia melihat mungkin ada orang yang di Afrika ke yang mana tak ada air, dalam keadaan kering kontang, dia rasa kasihan. Kerana itu adalah sifat manusia. Kalau tak ada sifat itu kepada manusia, maknanya dia lihat orang susah, dia lihat orang ini tidak ada sifat kemanusiaan pada diri dia. Yang kedua, bila kita tengok dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan pada ayat yang ke-6, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwaluhum. Ini yang kedua, dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat yang ke-6 surah An-Nisa ini adalah berkaitan dengan orang yang menjaga harta anak yatim. Jadi anak yatim ni ketika mana dia dah sampai umur rushda, yakni umur yang mana dibolehkan untuk pulangkan balik kepada dia harta dia yang dijaga oleh orang yang menjaga harta anak yatim ni. Tetapi sebelum pulang tu, apa yang perlu dilakukan oleh penjaga harta tersebut, fa in anastum kataan anasa, fa in anastum minhum rushda. Jadi kalau kamu cuba test dia dulu, kalau dia maknanya boleh menjaga harta dia, tasarruf dia itu boleh menjaga harta dia dengan baik, maka farfa'u ilaihim amwaluhum, maka bagi balik harta mereka yang kamu jaga, tolong jagakan. Jadi nak sebutkan di sini, perkataan anasa ini menunjukkan kepada melihat sesuatu itu dengan penuh ilmu, pengetahuan. Jadi dinamakan manusia itu sebagai manusia adalah apabila dia berpengetahuan. Dia sentiasa mencari ilmu. Bukan sekadar ilmu, maknanya ilmu akhirat ni satu benda yang penting lah. Maknanya ilmu dunia pun. Maknanya kita daripada kecil sampailah kita besar gini, kita tak habis mencari ilmu. Takkan habis mencari ilmu. Sebab tu ada kata-kata Arab kan. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ini bukan hadis, dia adalah kata-kata Arab. Ini untuklah ilmu daripada daripada mahdi, daripada kita punya apa ni, macam buai kan, buayan, dalam buayan ilal lahdi, sampai ke liang lahat. Kita belajar cara pakai baju, cara makan, cara tidur, cara semua. Jadi manusia itu dinamakan manusia apabila dia terus belajar. Terutamanya belajar untuk mengenal Allah Subhanahu. Itu maknanya menjadi orang yang beriman. Dan perkataan anasa ini juga digunakan oleh orang Arab dengan membawa maksud untuk meminta keizinan. Ista'zanu ataupun ista'nasu. Ista'nasu ini menunjukkan kepada meminta izin dengan perkataan anasa. Baik, jadi secara konklusinya kita boleh konkludkan, untuk manusia itu menjadi seorang manusia, dia perlu ada satu dari sudut sikap ataupun perasaan kepada orang lain, empati kepada orang lain. Yang kedua, maknanya dia adalah seorang yang mempunyai akal dan dia menggunakan akal itu untuk dia menambah ilmu dia, pengetahuan dia. Dan yang ketiga, dia adalah seorang yang sangat beradab. Ini bila kita sebut tentang minta izin ni, maknanya dia ada orang yang menjaga moral dia. Jadi sebab itu ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, bila manusia ini diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, diberikan hati akal untuk berfikir, dan dia tidak menggunakan apa yang Allah berikan, panca indera yang Allah berikan itu sebaik-baiknya, maka Allah kata apa? Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu adalah seperti binatang ternak, bahkan lebih teruk lagi.
Sebab apa? Sebab memang tujuan Allah Subhanahu Wa Taala berikan panca indera itu adalah untuk kita manusia ini berfikir, menggunakan panca indera itu untuk mata, telinga, kan, melihat, mendengar, yakni rintihan orang lain, melihat kesusahan orang lain, yakni melihat maknanya bagaimana beradab dengan orang lain, kan. Ini tidak berkata-kata perkara yang boleh menyakiti orang lain. Maka menjadi manusia itu sahaja, dia memerlukan kepada sifat. Ini belum lagi kita cerita maknanya manusia orang beriman. Kerana perkataan insan itu merujuk kepada manusia. Maka sebab itu kita boleh fikirkan kenapa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut khalaqal insana min 'alaq kepada Nabi SAW pada ayat surah Al-Alaq, kan, kepada Nabi SAW, ia telah menyelesaikan banyak benda. Sebab Nabi tahu apa yang dilakukan oleh orang musyrikin ini bukan sifat manusia. Tak ada rasa empati kepada orang miskin. Ambil pula harta anak yatim. Dari sudut tak suka orang maknanya belajar. Dari sudut belajar maknanya dari sudut orang yang ada pengetahuan lebih daripada mereka ni, maka mereka akan cuba untuk hapuskan. Dan mereka juga orang yang sangat tidak bermoral. Berlaku penzinaan, pembunuhan anak anak perempuan. Jadi itu masalah menjadi manusia. Apatah lagi masalah untuk menjadi hamba, maknanya manusia yang beriman pada Allah Subhanahu. Jadi maksudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan penciptaan manusia ini sempurna itu kerana manusia ini sepatutnya menjadi seorang manusia itu dia mesti ada 3 perkara tadi. Baik. Dan perkataan an-nasa dengan adanya syaddah ini menunjukkan kepada sifat-sifat yang kita sebutkan tadi, 3 sifat tadi. Dia adalah sesuatu yang menjadi karakter dalam diri manusia. Jadi dia bukan sifat yang datang pada waktu-waktu tertentu. Tapi dia adalah satu yang telah menjadi karakter dalam diri manusia. Dan nasia, perkataan nasia ini yang kita sebutkan maknanya maksudnya terlupa, kan. Insan juga maksud daripada perkataan nasia menunjukkan bahawa manusia ini selalu, dan lupa ini sebenarnya ada lupa yang positif. Walaupun kalau lupa yang negatif ni maknanya lupa yang ini dari sudut lupakan Allah Subhanahu Wa Taala hingga menjauhi Allah dan juga meninggalkan amal. Ada lupa yang positif. Ini melupakan yang ini dari sudut kisah silam kita, mungkin ada perkara yang kita buat, dosa-dosa kita yang dia tidak menghantui diri kita hingga kita berputus asa. Jadi menyebabkan maknanya bila kita lupa dosa-dosa yang telah lalu, bila kita sebutkan Aidul Fitri, kita kembali kepada fitrah, maknanya kita memulakan kehidupan yang baru, penerusan hidup yang baru dan juga amal. Buku amalan catatan yang baru. Jadi itu makna insan. Jadi kalau kita tengok makna insan ini saja, dan ini makna yang mendalam. Menunjukkan kepada manusia itu bagaimana menjadi manusia. Dan apa kelebihan yang ada pada manusia berbanding haiwan. 3 sifat tadi. Ini haiwan pun ada empati. Haiwan pun maknanya ada ilmu-ilmu yang dipelajari. Kadang-kadang haiwan ini maknanya kadang-kadang mungkin setengah lebih menjaga dari sudut adab daripada kita. Walaupun kebanyakan haiwannya sebab dia haiwan, sebab tidak ada akal. Baik. Dalam Al-Quran ada juga perkataan-perkataan yang sama erti yang membawa maksud manusia. Antaranya bila kita sebutkan insan tadi, mana insan, an-nas, ins, itu semua daripada perkataan anasa. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan insan, nas ataupun ins, ia merujukkan kepada perbincangan ayat itu adalah perbincangan berkaitan dengan aspek sosial kehidupan manusia. Aspek sosial kehidupan manusia. Ini dalam ayat ini maknanya dari sudut kehidupan manusia ini, bagaimana kehidupan dia itu antaranya adalah kehidupan bermasyarakat. Ini dari sudut berada dengan masyarakat ni, menjadi manusia yang terbaik adalah kita tak senang-senang tuduh orang itu dusta. Am yaqulu naftarah. Jadi didatangkan dengan aspek sosial kehidupan manusia.
Yang ini yang banyak dalam Quran. Kemudian bila Allah Subhanahu Wa Taala datangkan Adam, yang pertama dia menunjuk kepada Nabi Adam lah. Tapi kalau Allah kata ya Bani Adam, maka ayat itu nak suruh kita tengok dari sudut aspek sejarah. Tengok balik macam mana kamu diciptakan. Macam mana Nabi Adam. Ya Bani Adam khuzu zinatakum. Khuzu zinah. Ambil pakaian, pakai. Sebagaimana orang yang terdahulu pakai. Jadi nak sebutkan dari sudut aspek sejarah. Dan bila mana perkataan bashar digunakan dalam Quran, maka ia merujukkan kepada aspek fizikal. Fizikal manusia ni. Yang kita ada tangan, kaki, kepala dan sebagainya. Sebab itu, bila mana orang-orang yang mana mereka tidak mahu mengakui kenabian, mereka kata apa? Qalu ma antum illa basharun misluna. Mereka tak kata qalu ma antum illa al-insanu misluna. Tak. Tapi mereka kata qalu ma antum illa basharun misluna. Sebab apa? Sebab mereka melihat Nabi itu pada aspek fizikal. Memang Nabi dari sudut aspek fizikal sama dengan kita. Ada tangan, ada kaki, ada rambut, kepala, semua aspek fizikal ni sama macam manusia. Tapi yang membezakan Nabi dan juga maknanya manusia yang lain adalah antaranya dari sudut keinsanan itu, insan itu. Dari sudut aspek sosial, bagaimana hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan masyarakat. Itu yang membezakan. Yang mana orang yang menentang Nabi ni, yang tak mengaku kenabian, Nabi-Nabi, Nabi SAW ataupun Nabi-Nabi sebelumnya itu pun adalah kerana mereka hanya melihat Nabi itu pada aspek fizikal. Tapi tak melihat pada aspek sosial. Ini kehidupan dia bagaimana, perwatakan dia itu bagaimana. Baik. Jadi dalam ayat ini juga maknanya didatangkan perkataan insan kerana dia membincangkan tentang aspek sosial. Jadi kamu jangan melihat dia itu sebagai sebagaimana diri kamu diciptakan dari sudut fizikalnya, tapi lihat bagaimana Nabi SAW yang dahulunya kamu sendiri yang mengatakan bahawa tidak ada orang yang lebih amanah daripadanya. Tapi hari ini kamu mengatakan am yaqulu naftarah. Hanya saja kerana dia membawa sesuatu yang bercanggah dengan pada mereka lah, sesuatu yang bercanggah dengan apa yang kamu pegang. Baik. Baik. Yang ketiga, pada ayat yang ketujuh ini juga, kita nak membincangkan juga pada aspek perkataan tin. Jadi, saya mempelbagaikan, maknanya, walaupun satu ayat itu mungkin ayat yang pendek, tapi bila mana kita membincangkan dalam pelbagai sudut, menyebabkan kita jumpa ayat-ayat yang lain yang menyebutkan, jadi macam contoh perkataan bashar, perkataan Adam tadi, maknanya kita dah tahu dah sebab apa. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan perkataan tin. Ia ini menunjukkan kepada tanah. Yang mana dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sekurang-kurangnya ada 5 perkataan yang merujuk kepada tanah. Antaranya adalah al-ardu dalam surah An-Najm ayat 32. Al-ardu ni dia lebih umum sebenarnya. Nanti kita akan pergi pada satu-satu perkataan. Kemudian disebutkan manusia ini diciptakan daripada turab. Dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Al-Hajj, dalam surah Ar-Rum, dalam surah Fatir dan Ghafir. Dan Allah sebut bahawa manusia ini diciptakan daripada salsal, daripada hama'im masnun. Biasanya salsalin min hama'im masnun ni diberikan lah dalam satu ayat. Dalam surah Al-Hijr ayat 26, ayat 28, ayat 33. Kemudian daripada tin yang paling banyak dalam surah Al-An'am, Al-A'raf, Al-Isra, Al-Mu'minun, As-Sajadah, As-Saffat, As-Saffat dan juga As-Sad. Baik. Adakah ini menunjukkan bahawa Quran ini macam ada kekeliruan sebab sekejap sebut ard, sekejap sebut turab, sekejap sebut salsal, sekejap sebut hama'in, sekejap sebut tin. Jadi kalau orang yang tidak mana mendalami kepada perkataan-perkataan tu kata, oh ini sat-sat sebut ni, sat-sat sebut ni. Macam tak konsisten. Tapi sebenarnya dia ada sebab dan juga ada makna. Baik, kita tengok satu persatu. Yang pertama adalah kalimah al-ard.
Ini makna dasar bagi kalimah al-ard ini adalah rendah ataupun di bawah. Bila kita sebutkan al-ard ni tempat yang kita pijak, ard. Sebab itu disebutkan bahawa bumi ni al-ard. Sebab apa? Sebab tempat yang kita pijak. Dan juga al-ard ini adalah tempat yang mana dapat menumbuhkan sesuatu yang lain. Tanah yang fungsinya sebagai tempat tumbuhan bertumbuh iaitu pada permukaan bumi. Jadi bila kita sebutkan al-ard ini pada konteks manusia, maknanya dia adalah tanah yang fungsinya sebagai tempat tumbuhan bertumbuh pada permukaan bumi. Iaitu tempat kediaman manusia dan juga haiwan. Jadi dalam Quran yang kita perlu ketahui adalah tak semua perkataan al-ardu dalam Quran membawa maksud tanah. Jadi majoriti perkataan al-ardu dia membawa maksud bumi ataupun tempat-tempat tertentu macam Mekah, macam Madinah, macam Palestin dan sebagainya. Jadi tak semua dalam Quran. Jadi ayat yang kita sebut tadi apa? Surah An-Najm saja. Dalam surah An-Najm ayat 32 sahaja yang mana perkataan al-ardu itu menunjukkan kepada tanah penciptaan manusia. Baik. So apa maknanya dalam ayat ini? Tuan-tuan boleh balik rujuk semula lah. Kalau tak pergi by satu-satu ayat mungkin kita tak sempat. Rujuk semula ayat itu dan kita tengok apa makna pada ayat. Jadi dalam ayat dalam surah An-Najm ini adalah makna manusia yang dicipta daripada tanah ini adalah untuk menyebutkan manusia ini diingatkan bahawa mereka tercipta daripada tanah dan akan kembali menjadi tanah. Itu makna dalam ayat tersebut. Ayat 32 surah An-Najm. Jadi penggunaan kalimah ini, perkataan al-ardu yang merujuk kepada manusia itu, penciptaan manusia, ini disebut sebagai majaz. Jadi majaz ni maknanya dia bukan maksud kalimah yang sebenar. Dia tidak menunjukkan maksud yang sebenar. Jadi tanah daripada bumi yang luas, daratan menunjukkan manusia tidak mampu menguasainya kecuali dengan kekuasaan yang Allah Subhanahu Wa Taala yang memutuskannya. Baik. Jadi nak sebutkan kenapa penggunaan al-ard ini digunakan membawa maksud tanah yang diciptakan untuk menciptakan manusia. Yang pertama kerana nak sebutkan al-ard ni kan luas. Tanahnya luas. Manusia tak mampu untuk menguasai semua tanah yang ada di atas muka bumi. Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mampu mencipta, yang mampu menguruskan tadi segala urus takbir dan juga Maha mengetahui apa yang berlaku di atas tanah ni. Kita pun tak tahu apa yang berlaku di luar ni kan. Jadi nak sebutkan hanya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga nak menyebutkan tentang kekerdilan manusia ini di hadapan kekuasaan Allah. Dan al-ardu itu juga menunjukkan tadi, kita sebutkan bahawa tempat yang tumbuh, yang boleh menumbuhkan tumbuhan di manusia ini, bila kita sebutkan, bila Allah kata diciptakan daripada tanah, bukan sekadar kita boleh menumbuhkan ataupun maknanya kita boleh semai benih kita ini yang membawa maksud kita ada anak, tapi maknanya kita nak menumbuhkan juga daripada anak-anak itu, maknanya generasi yang beriman pada Allah Subhanahu. Sebab itu sebelum surah As-Sajdah adalah surah Luqman yang menceritakan tentang nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Kenapa? Kerana bagaimana nak menumbuhkan satu zuriat, satu generasi yang mana taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sifat kita sebagai manusia yang diciptakan daripada tanah yang disebut dengan perkataan al-ard. Jika tanah itu mampu untuk menumbuhkan tumbuhan, maka kita juga manusia yang diciptakan daripada al-ard tu, maknanya kita mampu untuk kan. Ya, ini bukan sekadar melahirkan anak, tapi maknanya tumbuhan yang beriman pada Allah, maka anak-anak yang beriman kepada Allah Subhanahu. Baik. Perkataan turab. Kalau tuan-tuan ada soalan ataupun ada pertanyaan, boleh di chat atau tanya direct lah. Baik. Perkataan turab yang kedua. Yang ini dari sudut makna dasar. Makna dasarnya makna di sudut bahasanya.
Jadi ia menunjukkan sesuatu yang di bawah, lawan kepada langit. Bahagian bumi yang umumnya dikenali sebagai tanah yang tidak mengambil kira dari sudut aspek jenis ataupun saiz tanah. So, kalau ard tadi dia lebih kepada sesuatu yang luas, bumi yang luas dan sifatnya yang menunjukkan. Turab ini tanah, apa-apa jenis tanah pun nama dia turab. Tanah liat ke tanah apa ke, asalkan dia tanah maka dia turab. Kalimah yang umum yang menunjukkan kepada tanah. Maknanya turab ini adalah kalimah umum yang digunakan iaitu dalam bentuk kata nama am. Ya, ini tidak mengkhususkan kepada jenis tanah tertentu. Ya, ini menerangkan penciptaan Adam alaihissalam dan keturunannya. Dalam ayat ini maknanya dalam ayat yang berkaitan dengan turab itu tentang penciptaan Adam alaihissalam daripada perkataan. Jadi itu nak sebutkan kayanya bahasa Arab ni. Dia ada satu perkataan yang merangkumi makna umum. Dalam makna umum tu dia ada perkataan-perkataan khusus yang mana merujuk kepada spesifik keadaan ataupun perkara yang tertentu. Baik. Di penggunaan kalimah ini dikaitkan turab ini dengan kefakiran manusia. Pemilihan lafaz untuk menunjukkan sifat manusia ini dicipta dengan lemah, dengan kelemahan dan tidak layak untuk merasa sombong dengan makhluk lain yang berada di atas muka bumi ini, apatah lagi sesama manusia. Ini maknanya dalam Quran pun sebutkan bahawa Allah SWT sebut antumul fuqara, bahawa kamu ini adalah orang yang fakir sebenarnya. Ini memerlukan. Orang fakir ni bukan makna sekadar dia tak ada harta, tapi dia memerlukan orang lain dalam kehidupan dia. Maka sebab itu pemilihan turab ini menunjukkan kepada sama. Semua manusia ini daripada turab. Lafaznya yang umum. Jadi dia tak boleh ada rasa tinggi diri berbanding diri dia dengan orang lain. Baik. Kemudian perkataan hamain dan juga salsal. Yang ini dua perkataan yang sering dikaitkan ataupun didatangkan bersama dalam surah Al-Hijr ayat tadi. Ada 3 ayat tadi. Baik. Jadi pencampuran air dan tanah menjadikan ianya keruh dan berubah baunya. Hamain ni maknanya, tadi kalau tanah biasa maknanya bila bercampur air menyebabkan ia menjadi keruh, dan berubah baunya disebabkan kedudukannya yang tertutup dan jauh daripada cahaya serta udara. Dia disebutkan juga sebagai tanah lumpur yang hitam dan juga berbau busuk. Makna salsal, tanah lumpur. Tadi tanah lumpur hamain yang mengalami proses pengeringan menjadi tanah liat. Daripada lumpur lembek kan. Dan di proses pengeringan macam orang buat apa, labu sayung tu. Kan? Pengeringan, salsal. Makna dalam ayat, penciptaan manusia ini diiringi dengan penciptaan makhluk yang lain. Arahan kepada malaikat dan iblis untuk tunduk padanya, namun hanya malaikat yang patuh. Sebab apa? Sebab melihat kepada kalau kita pun tengok tanah lumpur kan, bau busuk, kita pun rasa macam tak suka. Jadi begitulah maknanya dari sudut sikap iblis ini melihat bahawa dia ni daripada tanah lumpur, aku daripada api ni. Kan dalam Quran sebut kan, dalam surah Al-A'raf. Baik. Di penggunaan kalimah tanah liat yang boleh dibentuk seperti tembikar kerana sama cara pembentukannya yang penuh ketelitian. Tujuk bahawa manusia kalau tadi dia boleh menumbuhkan orang lain, maknanya dia juga perlu dibentuk dan dia juga membentuk orang lain. Dibentuk dengan acuan, panduan dan hidayah Allah Subhanahu. Di setiap perkataan dalam Quran itu, walaupun dia ada makna zahirnya, fizikal ataupun makna kita kata yang tersirat, yang tersuratnya, ada makna yang tersirat. Jadi dari sudut rohani. Baik. Dan perkataan tin yang paling banyak digunakan, tanah yang terdiri daripada unsur kimia dan organik yang bercampur dengan air. Di unsur yang terbentuk daripada at-turab yang diuli dan dicampurkan dengan air. Di perbezaan-perbezaan ni saya ambil daripada kajian tesis.
Jadi bertema makna dalam ayat bertema asal usul penciptaan manusia dan merupakan elemen yang terlibat dalam pertanian dan bahan yang membantu dalam penyuburan tanaman. Digunakan untuk menguji kepatuhan makhluk kepadanya atas kekuasaannya dan merujuk kepada sesuatu yang hina dan juga lemah. Baik. Jadi penggunaan kalimahnya, tanah liat yang terkandung dua komponen yang penting yang menjadi asas kehidupan, iaitu kewujudan bahan genetik dan selaput sel yang dikenali dengan, saya pun nak sebut pun tak reti. Apa? Clonite. Jadi ini memang saya ambil daripada tulisan jurnal lah. Tulisan jurnal, tulisan jurnal maknanya hasil daripada kajian lah. Jadi apa yang boleh kita simpulkan dalam bahasa yang mudah? Kita sebutkan dah tadi, setiap daripada kita ni memang ada elemen tu, semuanya. Tapi penggunaan dia itu pada tempat-tempat yang tertentu sesuai pada tempatnya. Itu nak sebutkan begitu halusnya pemilihan setiap perkataan itu dalam Quran. Kita semua berasal daripada semua tadi. Al-ardu, yang ini menunjukkan secara umum. Turab, tanah biasa yang umum. Ini al-ardu maknanya yang lebih luas. Turab ini maknanya tanah itu sendiri. Dan kemudiannya tin, pada tanah liat. Apabila tanah liat itu dia bercampur dengan air, maknanya dia tak kena cahaya, maka dia menjadi tanah lumpur yang hitam gelap. Kemudian apabila dia dikeringkan, maka dia menjadi yang kering, dibentukkan salsalin. Jadi menjadilah seorang itu manusia. So semua elemen perkataan ini semua ada pada diri kita. Ini dari sudut menumbuhkan, dari sudut semuanya bersifat umum, dari sudut maknanya dia boleh dibentuk. Semua berkaitan dengan diri kita. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, mungkin ayat yang terakhir pada pagi ini, summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan kemudiannya, maaf, jadi maknanya ayat yang ke-7 tadi, saya dah sebutkan di awal tadi, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi ahsana kulla syai'in khalaqa wa bada'a khalqal insani min. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dah, kita dah sebutkan makna Allah menciptakan sebaik-baik penciptaan daripada semua jenis penciptaan adalah manusia itu adalah kenapa? Kerana dia berkait tadi dengan 4 perkara yang kita sebutkan tadi. Dan yang paling utamanya adalah dia berkait dengan bagaimana ia menjadikan kita sebagai ahsanu amala. Dan kemudian wa bada khalqal insan, dan penciptaan permulaan adalah insan, makna insan yang kita sebutkan tadi. Tapi insan di sini tafsirannya, kalau kita nak kata tafsirannya, insan di sini merujuk kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam itu daripada at-tin. Disebutkan dari sudut kenapa disebutkan tin ini? Kerana dia adalah unsur daripada turab yang mana dia bercampur. Yang ini manusia ini memang bercampur dari sudut sifat dia. Dalam Quran banyak Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan sifat-sifat manusia yang pelbagai bentuk dan juga pelbagai sifat manusia. Tapi makna kata dalam keadaan itu manusia ini dengan kepelbagaian itu dia saling melengkapi di antara satu sama lain. Sebab tu tak boleh ada orang yang mana pada orang. Baik. Kemudian pada ayat yang terakhirnya pada pagi ini disebutkan summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan seterusnya keturunan Bani Adam alaihissalam berkembang biak daripada pencampuran antara nutfah lelaki dan perempuan yang menyebabkan berlakunya kehamilan. Dengan itu berterusan keturunan manusia hingga kiamat tercipta daripada saripati yang lemah dan biasanya dianggap hina, iaitulah air mani. Jadi summa ja'ala naslahu, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ja'ala. Saya pernah sebutkan sebelum ini, ada beza dari sudut perkataan. Allah sebutkan perkataan khalaqa dan juga ja'ala. Tengok, ini perkataan, digunakan perkataan di sini adalah ja'ala. Dia menjadikan keturunan
keturunan manusia itu. Jika mana disebutkan tentang Nabi Adam tadi, disebutkan dengan perkataan wa bada'a khalqal insan min tin khalaqa. Baik, apa perbezaannya? Saya pernah sebutkan sebelumnya rasanya. Khalaqa ini menunjukkan penciptaan ketika mana kita bincangkan Allahul ladzi khalaqas sama. Ini penciptaan permulaan, penciptaan yang asas. Itu khalaqa. Dan kalau ada penciptaan yang bersambung, yang ataupun contoh Allah sebut ciptaan langit dan bumi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah sebutkan bahawa Allah menjadikan bintang-bintang buruj ini sebagai hiasan. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Yang menjadikan di langit dan bumi itu ada siraj, matahari. Di langit ada matahari, wa qamaran munira. Dan juga bulan. Ini yang membawa maksud penciptaan, penghiasan ataupun penerusan selepasnya itu. Jadi bila disebutkan penciptaan asas itu adalah Adam alaihissalam daripada tin, maka ciptaan penerusannya itu adalah daripada ma'in. So dia tidak ada orang kata apa, perkara yang konflik ataupun yang tak betul. Kerana ada juga yang mengatakan bahawa Quran kata manusia cipta daripada tanah, sedangkan sains kata kita diciptakan daripada air mani. Jadi kita kena faham makna insan di sini pun merujuk kepada Nabi Adam. Ini awal penciptaannya. Ini segala ayat yang menceritakannya yang dijelaskan pada surah As-Sajadah ini, maknanya yang maksudkan penciptaan itu adalah penciptaan permulaan, ataupun kalau penciptaan manusia pun dia ada unsur tanah. Sedangkan penciptaan yang seterusnya itu memang secara jelas mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut min sulalatin min ma'in mahin. Saya tak bawakan di sini, maknanya dalam pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan juga, sebab tadi pun dah banyak kan disebut tentang perbezaan manusia ada 3 perkataan. Perbezaan dari sudut tanah tu ada 5 perkataan. Perbezaan dari sudut air mani dalam Quran pun ada beberapa perbezaan. Tak silap saya pun ada 4 ataupun 5 perbezaan. Sulalatin beza, ma'im mahin, nutfah kan. Apa ada 4 tak silap saya. 4 ataupun ada nutfatin amsyaj dalam surah Insan. Jadi maknanya beza kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan itu, maknanya kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Cuma dalam ayat ini kita nak tengok ini keturunan Bani Adam alaihissalam tadi. Summa ja'ala naslahu, keturunannya itu min sulalatin. Ini percampuran antara nutfah lelaki dan perempuan yang menyebabkan berlakunya kehamilan. Dengan itu berterusan keturunan manusia ini tercipta daripada saripati air yang lemah dan biasanya dianggap hina, iaitulah air mani. Baik, kenapa disebutkan dengan ma'in mahin? Air mani yang dianggap hina, antara sebab mentafsiran ulama menyebutkan antaranya air mani ni maknanya ketika mana dia berada ataupun dekat pada pakaian dan sebagainya, maknanya kita akan bersihkan. Maknanya dia sesuatu yang tak dipandang pun. Tapi ketika mana Allah mentakdirkan air mani itu bercampur dengan maknanya antara lelaki dan wanita, maka dia menjadi manusia. Ketika itulah maknanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah macam ada kita nampak macam ada 2 konflik dalam ayat ini, iaitu antara Allah kata Allah menciptakan manusia ni sebaik-baik penciptaan, memuliakan manusia, walaqad karramna bani Adam, dan kemudiannya air mani itu pula dianggap hina, ma'in mahin. Macam mana satu disebutkan tentang kemuliaan dan satu lagi disebutkan tentang kehinaan. Baik. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menghina manusia. Allah sebut walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan Bani Adam. Yang memandang air mani itu hina tu siapa? Kita ni manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa yang manusia pandang hina. Kalau kamu memandang hina diri kamu sendiri, kenapa tidak kamu memandang hina
antara kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pandang hina kita. Allah menciptakan kita bukan bermakna, walaupun maknanya disebut kita hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak pandang hina kita. Makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta ahsani taqwim. Bagaimana, sebab itu kalau ada orang yang sebesar-besar dosa pun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak kembali bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tak akan pandang dia sebagai seorang yang hina. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak akan pernah pandang hina. Disebutkan ma'in mahin, sesuatu yang dianggap hina. Dianggap hina oleh siapa? Bukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi oleh manusia itu sendiri. Sebab apa? Sebab bila mana kalau kita kena pada pakaian dan sebagainya, kita akan buang kan. Mana kalau keluar, mana kita akan basuh. Hilangkan kotoran tersebut. Kita sendiri menganggap ia sebagai kotoran. Sedangkan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan untuk memuliakan air mani itu, maka dia menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Maka pengakhiran pada pertemuan ini kita melihat kepada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai yang menciptakan langit dan bumi. Takbir urusannya yang Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, ghaib yang tak nampak, dan juga apa amal fizikal kita. Dan Allah menciptakan kita pada sebaik-baik penciptaan untuk maknanya untuk mencapai kepada sebaik-baik amalan. Ahsan wa amala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah memandangnya kepada manusia, melainkan manusia itu sendiri. Siapa pun kita, selagi mana kita nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya pintu rahmat rahim Allah Subhanahu Wa Taala itu sentiasa melebihi daripada pintu keadaan. Rahmati wasi'at ghadab. Rahmat aku ini lebih besar, lebih luas berbanding daripada keadaan. Saya kira mungkin kalau ada soalan daripada tuan atau puan dalam Zoom ini, ada lebih soalan. Tak ada. Baik, kalau tak ada, mungkin kita ambil sikit masa sahaja. Saya sebutkan satu perkara berkaitan dengan Aidilfitri lah. Yang pertama, saya mengucapkan selamat hari raya lah. Selamat hari raya Aidilfitri kepada tuan-tuan yang berada dalam ini. Dan bagaimana kita nak memaknai Aidilfitri ini, antaranya adalah kita melihat dalam Suratul Maidah ayat 114. Ini satu-satunya ayat dalam Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkataan Aid. Yang mana kalau kita tengok Suratul Maidah ayat 114 ini, dia berkaitan dengan peristiwa Nabi Isa alaihissalam dibinta oleh Hawariyun. Ini ketika mana mereka dah diberikan diberikan namanya Injil, kitab Injil, dan mereka nampak maknanya mukjizat Nabi Isa disembuhkan penyakit. Jadi itu mukjizat yang ardi, maknanya mukjizat yang mereka nampak pada Nabi Isa. Jadi mereka nakkan satu mukjizat yang turun daripada langit untuk menambahkan keyakinan. Ini dalam Quran biasa. Nabi Ibrahim pun pernah sebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan satu yang mati kan, dalam suratul Baqarah. Kaifa tuhil mauta. Jadi tunjukkan aku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang Nabi Musa pun pernah minta izin untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana tidak yakin, tapi untuk menambahkan keyakinan. Jadi Hawariyun juga begitu. Jadi mereka minta Nabi Isa untuk berdoa. Dan Nabi Isa pun qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan fis sama' takun lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka wa anta khairul raziqin. Dia nak sebutkan bahawa mereka minta Nabi Isa doa untuk makanan turun. Maka Nabi Isa pun doa makanan turun. Rabbana anzil alaina ma'idatan. Perkataan Maidah, suratul Maidah, perkataan Maidah tu ada pada ayat ni.
Di maidah ni maksudnya makanan yang pelbagai. Kalau kita makanan satu lauk dia tu dipanggil ta'am. Tapi kalau makanan pelbagai, ada ketupat, rendang ada, semua tak ada kan. Kuih raya yang pelbagai itu dipanggil maidah. Makanan yang pelbagai yang enak-enak dan diberikan kepada orang yang mana selepas dia melakukan kerja sesuatu perkara. Jadi kita telah melakukan maknanya puasa, maknanya kita pun maknanya dihidang dengan pelbagai makanan kan, hari raya. Jadi nak sebutkan apa yang pentingnya pada ayat ini adalah Nabi Isa sebutkan Aidan, jadi hari raya kepada kami di awalina wa akhirina, dan orang yang datang selepas kami. Dia menunjukkan peristiwa ni Aid, peristiwa ni akan berulang. Pada hari raya makanan banyak, bukan sekadar yang tu, tapi maknanya apa yang turun daripada langit. Iaitulah yang turun daripada langit kepada Nabi SAW adalah Al-Quran. Jadi sebab tu permulaan dari bila saya sebutkan, jadi kita bersyukur, maknanya Allah berikan maknanya peluang kepada kita dan juga letakkan hati kita dari sudut nak belajar Quran terus. Walaupun selepas pada bulan Ramadan. Ada orang mungkin dalam bulan Ramadan ni je, maknanya tak ada suasana, tak ada, mungkin ada majlis-majlis dari sudut bacaan Quran yang dia terlibat, menyebabkan maknanya dia hubungan rapat dengan Quran. Tapi maknanya lebih selepas daripada Ramadan, maknanya meninggalkan Al-Quran. Ataupun mungkin kalau kurang tu sikit tak apalah, maknanya mungkin sebabkan memanglah kita ada macam-macam lah yang kita boleh berikan alasan kan. Tapi maknanya dari sudut kita tetap juga jaga hubungan kita dengan Quran, antaranya maknanya di majlis ini. Dan disebutkan anzil alaina maidatan, ini tadi disebutkan kenapa peristiwa ini disebut dalam suratul Maidah. Perkataan Aid ini surah Al-Maidah, sebab suratul Maidah ini temanya adalah berkaitan dengan perjanjian. Ya ayyuhallazina amanu aufu bil. Jadi perjanjian pada ayat ini adalah perjanjian Hawariyun, ketika mana turunnya makanan, mereka akan berjanji bahawa mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keyakinan. Jadi sesuatu yang diturunkan daripada langit menuntut kepada kita untuk melakukan perjanjian. Kita sebenarnya juga telah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Kita sebut dalam Sayyidul Istighfar. Apa perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Iaitulah ketika mana Allah kata alastu bi rabbik. Kita kata qalu. Dan mana Allah tanyakan, bukankah aku ini Tuhan kamu? Maka kita jawabkan, kita memperakui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan. Maka bila mana kita memperakui, tadi kita sebutkan tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala yang pelbagai tadi. Walaupun tak habis lagi keesaannya tadi daripada langit dan bumi, kemudian kepada manusia, dalam bab manusia ni tak habis lagi. Kenapa dibawakan keesaan itu? Kerana nak menunjukkan tentang awal ayat surah As-Sajdah berkaitan dengan Al-Quran ditunjukkan oleh Allah SWT. Jadi pengakuan kita terhadap keesaan Allah Subhanahu Wa Taala perlu mengiringi janji kita untuk mengesakan Allah adalah dengan keimanan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran, kita dengan ayat-ayat Al-Quran. Itulah cara maknanya kita nak kita nak memaknakan Idul Fitri kita dan juga kita seterusnya sampai kita ataupun kita sampai mana pada dan seterusnya. Kan sebagai bentuk pada jangan kita hari ini apa baik dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sini Tuhan ada Assalamualaikum.